Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, di sini cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, baik, pada hari ini berjumpa kita lagi di alam maya pada PDPR 3.0. Okey, cikgu harap kamu semua sihat dan dapat mengikuti video yang cikgu berikan ini. Baik, pada hari ini cikgu akan mengajar sejarah. Okey, jadi kita akan memasuki topik ataupun tajuk yang baru, iaitu zaman air batu. Okey, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu semua telah bersedia dengan penuh semangat untuk mempelajari tajuk zaman air batu ini. Baiklah, kamu juga boleh melihat pada buku teks untuk tajuk ini, dan jika kamu masih tidak faham, kamu boleh mencari beberapa maklumat di dalam internet, buku-buku rujukan, ataupun menonton di YouTube. Okey, baik. Hari ini cikgu akan tunjukkan kamu satu nota tentang zaman air batu. Baik, dalam tajuk ini 2.1 ini ialah zaman air batu. Apa yang kamu dapat nyatakan pada akhir pembelajaran ini ialah kita lihat tajuk 2.11 menyatakan maksud zaman air batu. Seterusnya kamu akan dapat menyatakan perubahan yang berlaku pada zaman air batu. 2.1.2 dan juga 2.1.3 menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air batu. Okey, objektif seterusnya, objektif sampingan yang ada K 2.1.4 ialah menyatakan keperluan menghargai alam sekitar, manakala K 2.1.5 menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. Dan terakhir K 2.1.6 ialah menyatakan kepentingan menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian. Baik, ini ialah objektif ataupun apa yang kamu akan fahami setelah kita belajar tentang zaman air batu. Baik, tanpa membuang masa, cikgu akan kembali ke tajuk utama, iaitu zaman air batu. Baik, apakah maksud zaman air batu? Okey, jadi pada akhir pengajaran nanti kamu dapat menyatakan ataupun mengetahui maksud zaman air batu. Baik,
Zaman air batu ni iaitu tempoh di mana suhu iklim bumi turun dan mengakibatkan fenomena pembentukan air batu di kutub dan glasier di gunung. Ini ialah dianggarkan bermula antara 2.6 juta hingga 3.5 juta tahun dahulu. Bukan sekarang, bukan tahun lepas, bukan 20 tahun lepas, tapi 2.6 juta hingga 3.5 juta dahulu. Baik, ada yang tertanya-tanya apakah maksud glasier. Okey, baik. Glasier ni merupakan timbunan besar ais yang bergerak perlahan-lahan menuruni cerun dan merebak ke permukaan laut. Maksudnya bongkah ais yang besar bergerak turun dari cerun, dari atas bukit, atas gunung, masuk ke dalam laut. Okey. Dan menjadi ketulah ais, seperti yang kita minum dalam air ais tu. Kita nampak ada ketulah ais kan, tapi bila dibiarkan lama ia akan mencair dan air akan bertambah dalam gelas kita. Baik, sebelum 11,000 tahun dahulu, gugusan Kepulauan Melayu merupakan kawasan tanah yang luas semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan pulau-pulau lain dalam Kepulauan Melayu bercantum. Okey, maksudnya dari semenanjung ni, kalau kita nak ke Sabah dan Sarawak dan juga Kepulauan Borneo tu, kita boleh naik kenderaan darat. Itu 11 tahun dahululah. Okey, jadi ataupun kita nak ke Pulau Jawa, Indonesia, ke Aceh, ke Jakarta, kita boleh pergi melalui darat kerana pada masa itu belum ada air yang menenggelami kawasan-kawasan yang cetek, kawasan-kawasan yang rendah. Jadi daratan kita sekarang ni dikategorikan sebagai kawasan yang tinggi, yang tidak dapat dilimpahi air. Okey. Baik, menurut kajian ahli geologi, pada masa dahulu cuaca dunia sangat sejuk. Sebab itulah dinamakan zaman air batu. Baik. Okey. Oleh kerana cuaca sangat sejuk, ini menyebabkan air sungai dan air laut pun surut. Kawasan darat lebih luas daripada kawasan laut dan sungai. Pada masa itu, penduduk di gugusan Kepulauan Melayu boleh berpindah dari satu tempat ke satu tempat dengan mudah mengikut jalan darat. Okey. Misalnya, mereka boleh pergi ke Jawa dan Sumatera mengikut jalan darat. Seperti yang cikgu kata tadilah, kita nak ke Pulau Borneo, ke Brunei, ke Singapura, ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, semua kita boleh ikut jalan darat. Bukan seperti sekarang kita dikelilingi laut. Okey. Baik. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham, zaman air batu ialah satu zaman yang cuacanya sangat sejuk, satu dunia sejuk. Okey.
Jadi apabila sejuk, air sungai dan air laut turut membeku dan surut. Okey, yang kedua, perubahan yang berlaku pada zaman air batu. Pada zaman air batu, kawasan daratan lebih luas daripada kawasan lautan dan sungai. Seperti tadilah, air yang membeku dan cair pada zaman tersebut mengakibatkan perubahan pada aras laut. Jadi zaman air batu terakhir berlaku kira-kira 10,000 tahun dahulu. Sebab apa ini berlaku? Ini kerana peningkatan suhu dunia menyebabkan berlaku pergeseran glasier kali kedua yang membentuk 7 benua dan 7 lautan pada hari ini. Okey. Jadi sebabkan kecairan ais tersebut, terbentuklah 7 benua dan juga 7 lautan yang ada pada muka bumi pada hari ini. Baik. Kenapa jadi peningkatan suhu dunia? Mungkin kerana kesan penerbangan, kayu-kayu balak, pencemaran, matahari semakin memanas dan cahaya matahari yang dipancarkan itu akhirnya mencairkan ais di bahagian kutub dan menyebabkan air menjadi bertambah banyak. Macam cikgu kata tadi, jika kamu letak ais dalam gelas, kamu letak air, masukkan air, kamu biarkan, ais tersebut akan mencair dan air akan menjadi lebih banyak. Okey, baik. Di sini untuk laman web ni ditunjukkan satu video proses terbentuknya benua sebagai maklumat tambahan kepada kamu. Okey, kita akan lihat video proses terbentuknya benua. Okey, dalam video ini diterangkan dalam bahasa Inggeris cara proses pembentukan benua.
Okey, untuk maklumat tambahan pada kamu semua, dunia yang terbentuk bukanlah berbentuk segi empat yang kita lihat. Seperti yang kita lihat, dunia kita ialah bulat. Okey, untuk memahami peta dunia ataupun tempat-tempat negara-negara di dunia ini, kamu boleh pergi ke kedai buku ataupun kedai alat tulis yang menjual globe. Okey, kamu boleh beli globe dan kamu boleh melihat nama-nama negara tersebut. Globe tersebut dalam berbentuk bulat, bukan berbentuk empat segi. Okey, jadi kita faham, kita tengok objektif ni, apakah perubahan yang berlaku pada akhir ataupun pada zaman air batu. Baik, perubahan yang berlaku ialah kawasan lautan dan sungai menjadi cair akibat peningkatan suhu dunia dan terbentuklah 7 benua dan 7 lautan yang ada pada hari ini. Okey, baiklah, seterusnya kita akan menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air batu. Lepas terjadinya pencairan air batu ni, terbentuklah 7 benua dan 7 dunia. Okey, di sini cikgu harap kamu gunakan buku peta yang telah kamu beli tersebut, buku peta yang kamu beli di kedai buku, untuk menamakan benua-benua yang terdapat di muka bumi ini dan juga lautan. Seperti yang diberikan ada video ni, kita akan lihat sama-sama. Okey, gambar menunjukkan semua benua dan senarai ke semua benua dan lautan. Okey, kamu boleh berhentikan dia sekejap dan lihat nama benua: Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Asia, Oceania. Oceania ni ialah negara-negara kepulauan: Australia, New Zealand dan pulau-pulau di sekitarnya. Dan benua terakhir ialah Antartika. Antartika ni ialah sebuah benua yang sejuk. Tak ramai yang tinggal di Antartika kerana sejuk. Dan seterusnya lautan. Kita ada lautan Pasifik Utara, lautan Pasifik Selatan, lautan Atlantik Utara, lautan Atlantik Selatan, lautan Hindi, lautan Arktik dan lautan Antartika. Baik, Selat Melaka dan Laut Cina Selatan tidak termasuk dalam lautan ni. Mereka termasuk dalam nama besar lautan yang ada dalam senarai. Laut-laut ini hanyalah nama. Laut Hindi, lautan Hindi yang agak besar juga. Okey. Selat Inggeris tidak termasuk juga. Okey. Itu hanyalah selat. Lautan ni kawasan yang luas. Okey, baik. Okey, cikgu harap kamu dapat menulis nama benua dan juga lautan ni dalam buku peta yang telah kamu beli itu. Okey. Jika kamu dapat menulis semua nama benua dan lautan ni,
Ini bermaksud kamu telah berjaya memahami apa yang telah cikgu ajar. Okey, baik. Seterusnya, objektif seterusnya menyatakan keperluan menjaga atau menghargai alam sekitar. Seperti yang kita tahu, alam sekitar ialah alam di sekeliling kita, seperti sungai, hutan, tumbuh-tumbuhan, bukit, bukau, gunung ganang, kawasan peranginan, pantai, air terjun, semua tu ialah alam sekitar. Baik. Seterusnya, kita kena menghargai tumbuh-tumbuhan, kerana tumbuh-tumbuhan ini dapat mengeluarkan gas oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Baik. Jika tak ada pokok, kita akan kekurangan gas oksigen dan kita akan sukar untuk bernafas. Baik, seterusnya hutan. Hutan pula menjadi habitat bagi haiwan dan kawasan tadahan hujan. Okey. Haiwan-haiwan tinggal di kawasan hutan, manakala manusia tinggal di kampung ataupun di bandar-bandar. Baik. Sungai. Sungai juga perlu dipelihara sebab sungai ialah sumber air utama bagi manusia dan juga haiwan. Kita perlu minum air, kita perlu mencuci, kita perlu memasak. Berbagai aktiviti kita perlu lakukan dengan air. Jadi kita sangat memerlukan air yang bersih. Okey, baik. Seterusnya, objektif sampingan yang seterusnya menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. Baik, sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar ni ialah perkara ni sentiasa kita lakukan. Ya, setiap masa jika ada kelapangan kita akan buat benda ni, iaitu mengitas semula barang. Baik, cikgu ingin bagi tahu kepada kamu semua, mengitas semula barang ini dapat memberikan kamu sumber pendapatan sampingan. Contoh, kamu mengutip botol-botol plastik dan juga tin minuman. Baik, bila kamu dah kumpul banyak-banyak, kamu boleh minta bantuan ibu bapa untuk menjual pada pembeli barangan kita semula. Di situ kamu dapat mengumpul wang tersebut. Itulah hasil wang sampingan kamu untuk membeli barangan ataupun membeli buku persekolahan tanpa bantuan ibu bapa. Tanpa bantuan kewangan dari ibu bapa, kamu dapat mengumpul wang kamu sendiri untuk membeli barangan keperluan kamu dengan hasil mengitas semula barang. Baik, kalau kita menjualnya dalam kuantiti yang sedikit, maka sedikitlah hasil yang kita dapat. Kalau kita menjualnya dalam kuantiti yang banyak, maknanya kita simpan benda tu dalam jangka waktu yang lama. Kita simpan dah banyak, baru kita jual, kita akan dapat hasil yang lebih baik. Seterusnya, menanam lebih banyak pokok. Baik, pokok walaupun pokok sayur, pokok bunga, buah-buahan, semua pokok ini akan memberikan kita gas oksigen untuk kita bernafas. Okey, dalam mata pelajaran sains kamu akan belajar dengan lebih
lanjut bagaimana pokok menghasilkan gas oksigen. Dan seterusnya, untuk menjaga alam sekitar ni kita kena jimat penggunaan elektrik, iaitu mengurangkan penggunaan elektrik. Jika kita tidak berada di rumah, kita kenalah mematikan suis, kipas, aircon, lampu, ataupun alatan lain yang tidak perlu digunakan pada masa tersebut. Baik, kita pergi ke objektif yang terakhir, menyatakan kepentingan menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian. Baik, yang pertama ialah menepati masa. Kedua, menyegerakan tugas. Ketiga, mempunyai perancangan waktu. Dan keempat, menentukan matlamat untuk setiap kerja yang kita lakukan. Baik, pertama dan kedua ini berkenaan dengan masa. Jika kita menepati masa, kita akan dapat menyegerakan atau menyiapkan tugas yang diberikan. Yang ketiga juga berkenaan dengan masa, iaitu mempunyai perancangan waktu. Kita mesti merancang untuk melakukan sesuatu perkara mengikut kepentingan. Dan yang keempat ni, matlamat kita. Adakah matlamat kita itu memuaskan hati kita ataupun tidak, dapat mencapai apa yang kita kehendaki. Okey, baik. Akhirnya, bahagian akhir, cikgu nak kamu menyalin nota zaman air batu. Okey, tajuk zaman air batu 2.1.1. Kamu salin menyatakan maksud zaman air batu sampailah pergi ke Jawa dan Sumatera mengikut jalan darat. Okey, untuk glasier. Glasier ni hanyalah untuk pemahaman kamu. Jadi tidak perlu menyalin. Tidak perlu menyalin maksud glasier. Ini hanyalah untuk pemahaman. Okey. Okey, untuk 2.1.1. Okey, sekarang tajuk 2.1.2 menyatakan perubahan yang berlaku pada zaman air batu. Kamu perlu salin pada zaman air batu hinggalah 7 benua dan 7 lautan pada hari ini. Baik. Okey, kamu boleh ulang menonton video proses terbentuknya benua dan lautan ni ya. Okey, manakala tugasan seterusnya, ini ialah nota. Ini ialah nota sampai 7 benua dan 7 lautan pada hari ini tu ialah nota. Kamu kena salin dalam buku nota sejarah. Dan seterusnya, jadual benua dan lautan ni kamu kena salin dalam buku nota. Dan kamu kena tulis nama-nama benua ni dan juga lautan di dalam buku peta yang kamu dah beli.
Baik, itu saja tugasan kamu untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan pada masa yang tepat dan kamu segerakanlah menyiapkan tugasan ini, kerana kamu akan menyiapkan banyak lagi latihan ataupun tugasan mengikut setiap mata pelajaran yang kamu pelajari nanti. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi pada minggu hadapan.